يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan muka surat 518. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Ya Rasulullah, raghifu atasaddaqu bihi ahabbu ilaika am mi'atu raka'atin tatawwa'a. Qala raghifun tatasaddaqu bihi ahabbu ilayya min mi'atai raka'atin tatawwa'a. Qultu ya Rasulullah, qada'u hajatil muslim ahabbu ilaik am mi'atu raka'atin tatawwa'a. Qala qada'u hajatil muslim ahabbu ilayya min alfin raka'atin tatawwa'a. Qultu tarku luqmatin minal haram ahabbu ilaik am alfu raka'atin tatawwa'a. Qala tarku luqmatin minal haram ahabbu ilayya min alfin raka'atin tatawwa'a. Qultu ya Rasulullah, tarkul ghibati ahabbu ilayka am alfu raka'atin tatawwa'a. Qala tarkul ghibati ahabbu ilayya min 10,000 raka'atin tatawwa'a. Qultu ya Rasulullah, qada'u hajatil armalah ahabbu ilayka am 10,000 raka'atin tatawwa'a. Qala qada'u hajatil armalah ahabbu ilayya min 30,000 raka'atin tatawwa'a. Qultu ya Rasulullah, al-julusu ma'al 'iyali ahabbu ilayka am al-julus fil masjid. Qala al-julusu sa'atan ma'al 'iyali ahabbu ilayya min al-i'tikaf fi masjidi hadha. Qultu ya Rasulullah, an-nafqatu 'ala al-'iyali ahabbu ilayka am an-nafqah fi sabilillah. Qala dirhamun yunfiquhu ar-rajulu 'ala al-'iyal ahabbu ilayya min 1000 dinar yunfiquhu fi sabilillah. Qultu ya Rasulullah, birrul walidain ahabbu ilayka am min ibadah 1000 sanah. Qala ya Anas, jaa al-haqq wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Qabirrul walidain ahabbu ilayya min ibadati alfi sanah. Ya Rasulullah, manakah yang lebih engkau sayang, bersedekah sepotong roti atas sembahyang sunat 100 rakaat? Jawab Nabi SAW,
sepotong roti engkau sedekahkan lebih saya suka daripada 200 rakaat sunat. Dan saya bertanya lagi, ya Rasulullah, manakah yang lebih engkau suka, menyampaikan hajat seorang muslim atau sembahyang sunat 100 rakaat? Jawab Nabi SAW, menyampaikan hajat seorang muslim lebih saya suka daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Saya bertanya lagi, meninggalkan sesuatu makanan yang haram lebih engkau suka atau sembahyang 1000 rakaat? Jawab Nabi SAW, meninggalkan sesuatu makanan yang haram lebih saya suka daripada sembahyang sunnah 2000 rakaat. Dan saya bertanya lagi, ya Rasulullah, manakah yang lebih baik engkau suka, meninggalkan ribah atau sembahyang 1000 rakaat sunat? Jawab Nabi SAW, meninggalkan ribah lebih saya suka daripada sembahyang sunnah 10.000 rakaat. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, manakah yang lebih engkau suka, menyampaikan hajat wanita janda ataupun sembahyang sunnah 10.000 rakaat? Jawab Nabi SAW, menyampaikan hajat wanita janda lebih aku suka daripada sembahyang 30.000 rakaat. Ya Rasulullah, manakah yang lebih engkau suka, duduk bersama anak bini ataupun duduk di masjid? Jawab Nabi SAW, duduk bersama anak bini lebih aku suka daripada i'tikaf dalam masjidku ini. Ya Rasulullah, manakah yang lebih baik, yakni engkau suka belanja kepada anak keluarga ataukah nafkah untuk jihad fisabilillah? Jawab Nabi SAW, 1 dirham untuk belanja keluarga lebih aku suka dari 1000 dinar dibelanjakan untuk jihad fisabilillah. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, manakah yang lebih baik, yakni engkau suka bakti kepada kedua orang tua ataukah beribadah 1000 tahun? Jawab Nabi SAW, Ya Anas, lebih tiba Anas telah tiba hak dan musnah semua yang batil, yang palsu. Sesungguh yang palsu itu pasti musnah. Maka bakti pada ayah bunda itu lebih saya suka daripada ibadah 2 juta tahun. Itulah maksud hadis sambungan daripada tajuk yang dibicarakan ialah bab nafkah belanja bagi anak keluarga. Agak panjang hadis ini. Yang disebut di sini riwayat menceritakan bahawa daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bersoal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila ditanya, ya Rasulullah, manakah yang kau sayang, yang lebih engkau sayang, bersedekah sepotong roti atau sembahyang sunat 100 rakaat? Maka Nabi kata, aku suka sedekah sepotong roti daripada sembahyang yang begitu banyak. Sampai ditanya kata 100 rakaat. Nabi kata, aku lebih suka sembahyang 2 rakaat daripada bersedekah sepotong roti, lebih suka daripada sembahyang 200 rakaat. Jadi kita tuan-tuan dah disebut dalam bab sedekah, dalam bab yang telah lalu, bagaimana kelebihan orang yang bersedekah. Jadi kalau kita ni dapat mengetahui di sebalik rahsia dan hakikat kita bersedekah dengan sembahyang walaupun 100 rakaat, tapi sembahyang kita dengan jahilnya kita, tak ertinya kita, maka tak dapat apa juga. Jadi sedekah itu, waktu sembahyang ni, sedekah tu lebih baik daripada sembahyang dalam keadaan yang kita sembahyang yang tak erti, ataupun sembahyang kita dalam keadaan yang kita tidak mengetahui dalam bab sembahyang ni. Jadi bab tu kita ni sembahyang dia kata orang jahil dengan sembahyang tidurnya orang alim, lebih baik tidur orang alim. Jadi kalau kita sembahyang, hendaklah kita mengetahui dan melaksanakan sembahyang tu dengan sebenar-benarnya, supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang jahil. Sebab sembahyang orang jahil ni, sembahyang tak diguna, beribu rakaat pun. Jadi kita sedekah. Bila sedekah, Nabi kata dia lebih suka sedekah daripada sembahyang yang banyak. Sebab sedekah itu Nabi kata
dalam bab sedekah salah satu daripada amalan yang boleh membantu kita ketika kita dimasukkan ke liang lahat nanti. Kemudian dia bertanya juga tentang, ya Rasulullah, manakah lebih baik, lebih engkau suka menyampaikan hajat seorang muslim atau sembahyang sunat 100 rakaat? Nabi kata menyampaikan hajat seorang muslim lebih saya suka daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi makna hajat orang ni tuan-tuan, satu daripada perkara yang lebih besar dan baik ditunaikan dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah yang begitu tinggi jika kita menyempurna dan menyampaikan hajat seseorang. Hajat yang baiklah, jangan hajat yang tak baik pula, hajat yang baik. Maka menyampaikan hajat orang ni satu daripada ganjaran pahala yang besar. Jadi kita tolong hajat-hajat yang baik. Kata dia minta tolong sampai, kita sampaikan. Sama ada hajat itu berupa kebendaan atau berupa yang wang ringgit, ataupun hajat yang berupa pesanan-pesanan yang disampaikan kepada seorang, maka itu juga adalah merupakan hajat. Jadi segala hajat yang telah diminta, barang siapa yang menunaikan hajat, maka itu adalah mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan hajat orang. Jadi sebab tu Nabi kata, aku lebih suka menyampaikan hajat seorang muslim daripada sembahyang dengan 100 rakaat. Lebih suka aku sembahyang menyampaikan hajat daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, kata Nabi. Kemudian ditanya pula tentang meninggalkan sesuatu makanan yang haram, lebih engkau suka atau sembahyang 1000 rakaat? Nabi kata meninggal sesuatu makanan yang haram tu lebih aku suka daripada sembahyang sunat 2000 rakaat. Jadi ni kita tuan ni, benda yang haram ni sudah pastilah kita diminta jauh. Allah di dalam Al-Quran, Allah kata fajtanibuh, maka kamu kena jauhilah ia daripada perkara-perkara yang haram. Jadi Nabi tak naklah benda yang haram, maka Nabi kata meninggalkan makanan yang haram lebih saya suka daripada sembahyang sunat 2000 rakaat. Ni kita tuan ni, makan minum yang kita nak masuk dalam tubuh badan kita ni akan jadi daging darah. Selebih daging darah dia jadi hampas, sama ada kita buang di hadapan ataupun belakang. Jadi bila daging makan minum kita ni daripada yang haram, maka ditumbuh daging tu dengan sumber yang haram. Fannaru aulabih, maka neraka lebih utama bagi daging-daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Jadi gitu nah, disebut fannaru aulabih, maka neraka lebih utama baginya dengan sebab tumbuh daging tu daripada sumber yang haram. Jadi kita kena pastikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak pinak kita, semuanya siapa pun, pastikan yang kita bagi, kita belanja adalah benda yang halal. Jangan buat masuk benda yang haram. Ya Rasulullah, manakah yang lebih engkau suka, meninggalkan ribah atau sembahyang 1000 rakaat? Nabi kata meninggalkan ribah lebih saya suka daripada sembahyang 10,000 rakaat. Maknanya kalau kita nak sembahyang 100 rakaat, 1000 rakaat, 2000 rakaat, 10,000 rakaat, tapi duk buat jahat, tak jadi gunalah. Sebab tu Nabi kata macam tu, tak gunalah sembahyang berpuluh-puluh ribu pun tapi tak meninggalkan perkara jahat, ribah. Ribah ni dalam bahasa kita dia kata apa? Ribah. Kita suka menyebut-nyebut hal keburukan seseorang, ribah. Jadi meninggalkan benda tu, untuk mengatakan sesuatu, menyebut sesuatu keburukan kepada orang lain, untuk mengatakan orang lain,
Jadi perkara itu perkara yang buruk. Jadi bila kita mengatakan orang tu seumpama kata Allah di dalam Al-Quran, seperti mana kamu makan daging saudara kamu yang mati, kan? Seumpama kamu makan daging saudara kamu yang mati, sanggupkah kita potong daging dia makan bila dia mati? Jadi kita diumpama begitu. Betapa jijik dan kotornya kita tak mengatakan kawan ni duk ribah kepada dia sebab kita sebut macam tu. Allah kata seumpama kamu makan daging saudara kamu yang mati. Sanggupkah kita berlaku perbuatan keji macam tu? Pasti kita tak sanggup, Jadi jangan buat benda macam tu. Jadi kalau sembahyang berpuluh-puluh ribu pun tak boleh meninggalkan perkara jahat, dia sebut, dia mengata benda-benda tu, maka tak ada faedah. Sebab tu Nabi kata, aku lebih suka sembahyang, lebih suka meninggalkan riba, buang perkara tu. Ya Rasulullah, mana lebih baik engkau suka menyampaikan hajat wanita janda atau sembahyang sunnah 10,000 rakaat? Nabi kata menyampaikan hajat wanita janda lebih aku suka daripada sembahyang 30,000 rakaat. Ni. Jadi orang-orang yang ialah ibu-ibu tunggal ni orang panggil, ibu tunggal, mereka yang di kalangan janda ni, maka sudah pasti yang hidup mereka dalam keadaan yang terbatas, dan mungkin ada juga masalah-masalah yang tak dapat nak diselesaikan dengan kederat dia sebagai seorang wanita. Maka itu kita kena tolong bantu segala hajat dia dengan tujuan yang baik. Jangan ambil kesempatan. Mentang-mentang dia janda, kita nak ambil kesempatan, jangan buat perkara tu. Jadi kita tolong dengan ikhlas bagi menyampaikan keperluan dan hajat-hajat dia dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Mungkin juga dia tu ada anak, dengan anak dia tadi ni memerlukan juga bimbingan dan juga tunjuk ajar ataupun juga sumbangan, memerlukan kewangan untuk anak dia belajar dan sebagainya. Jadi kita kena tolong dan bantu. Sebagai contoh lah, kan, ada seorang wanita Filipina. Jadi dia wanita Filipina ni, dia berkahwin dengan yang ni bukan janda ni, tapi dalam tak janda pun tapi hidup macam janda. Itu jadi masalah. Jadi dia duk cerita dengan jiran-jiran dia, dia kata jikalah susah dia macam ni lah, sampai dia begini keadaannya, dia nak balik ke Filipina, nak jumpa dengan mak bapak dia, dia nak masuk Kristian balik. Kan Filipina banyak orang Kristian, menikah dengan orang kita Malaysia. Jadi terdengarlah ke telinga saya berita ni. Jadi saya suruh setiausaha masjid, masa tu saya duduk di masjid, saya minta setiausaha masjid tolong pergi siasat perkara ni benar ataupun tidak, dan suruh dia berjumpa dengan kita di masjid. Jadi dia orang pun pergilah jumpa. Jadi dia pun mari ke masjid. Jadi saya tanya terus terang dengan dia, berdepan dengan dia, dengan disaksikan oleh ahli jawatan kuasa masjid 2-3 orang. Saya kata, betul ke kamu cakap macam tu? Jadi dia takut. Jadi saya kata, jangan takut, saya nak tanya, nak pasti betul-betul apakah berita ini benar ataupun salah. 3 kali saya tanya baru dia mengaku. Dia kata betul. Jadi saya kata, beristighfar banyak-banyak. Kamu cakap tu benda yang salah, dan kesannya bukan pada diri kamu, tapi menanggung dosa. Jika berlakulah perkara tu, semua umat Islam bertanggungjawab di atas kesalahan yang awak lakukan. Sebab orang-orang Islam membiarkan saudara baru dia boleh kembali kepada agama kafir. Berdosa besar. Apa masalah sekarang? Jadi kita tanya dia, apa masalah sekarang? Sampai begitu sekali yang kamu nak buat? Jadi cerita punya cerita, rupa-rupanya masalah dia tercepit masalah ekonomi. Anak sekolah dah berapa bulan dah tak sekolah, cikgu duk kacau anak tak sekolah. Saya kata, kenapa anak tak sekolah? Masalah tambang, makan, minum, begitu gini, masalah kewangan. Jadi keseluruhan masalah kewangan. Jadi saya kata, sepatutnya awak mengadu kepada kita di masjid. Tak bolehlah kita nak berseorang diri ataupun kita nak mengatasi masalah, dah sempit masalah, nak lari balik agama kafir. Salah dan berdosa yang amat besar. Jadi saya kata ginilah, besok
saya kata datang balik ke masjid dan kita nak bagi bantuan. Jadi besok dia datang balik, kebetulan pada hari Ahad, jadi kita bagilah bantuan. Saya kata duit ni selesaikan sewa rumah 3 bulan tak bayar, duit api air, dan lebih tu untuk makan minum belanja anak-anak ke sekolah. Dan jika apa-apa yang berlaku, rujuk ke masjid, jangan sebut kata nak balik agama kafir. Jadi kita bantu dia lah. Jadi itu salah satu contoh yang kita lihat. Keadaan orang tambah lagi di kalangan golongan-golongan yang janda, ibu tunggal, ya. Jadi mungkin dia masalah banyak, jadi kita tolong. Nabi kata, aku lebih suka bantu janda daripada sembahyang 30,000 rakaat. Makna pahala besar kita bantu kesusahan dia. Ya Rasulullah, manakah lebih engkau suka, duduk bersama anak bini ataupun duduk di masjid, i'tikaf di masjid? Jawab Nabi SAW, duduk bersama anak bini lebih aku suka daripada beriktikaf di dalam masjid ini. Jadi kita tuan-tuan, bukanlah iktikaf tu tak baik, tapi duduk dengan anak bini ni di rumah bila kita tak ada apa urusan, daripada kita duduk kata saja-saja tak melepak, lebih baik kita duduk dengan anak isteri kita, dapat pahala. Jadi pahala kita duduk di rumah seumpamalah kita duduk di masjid dengan beriktikaf di masjid. Sebab tu Nabi duduk di rumah jikalah tak ada urusan apa-apa. Sebab kita ni kena duduk sentiasa, orang kata, ada di samping isteri dengan anak, supaya dapat kita menjalinkan hubungan kasih sayang, keakraban di antara keluarga, dan juga orang kata dapat menitiskan suasana kasih sayang yang boleh mendatang kesan yang baik di antara kita suami isteri, dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Kita berbuat baik dengan isteri dan anak-anak, dan itu salah satu daripada jalan yang boleh mengelak kita berlaku masalah keretakan atau berlaku masalah perpecahan dalam rumah tangga. Ni tak ada kerja, duk lepak kedai mamak, kan? Lepak di kedai, duduk di kedai berjam-jam, duduk di kedai tengok TV, tengok wrestling, Allah, kan? Sampai masuk surat khabar, bergaduh dengan bini. Habis masa kita di tempat-tempat macam ni. Duduk di rumah dengan anak isteri lebih baik dan dapat ganjaran pahala daripada Allah, menambahkan kita kasih sayang, hubungan keakraban di antara keluarga, anak dan isteri. Ya Rasulullah, manakah lebih baik, engkau belanja kepada anak keluarga ataukah engkau nafkah untuk jihad fi sabilillah? Nabi kata 1 dirham untuk belanja keluarga lebih aku suka daripada 1000 dinar dibelanjakan untuk jihad fi sabilillah. Ni kita belanja untuk keluarga, satu tanggungjawab yang telah pun diperintahkan oleh Allah, maka kita mendapat ganjaran juga seperti mana kita berjihad fi sabilillah. Belanja walaupun 1 dirham, walaupun 1 dinar. 1 dinar besar tak? Kalau sekarang ni 1 dinar lebih kurang RM5 duit Malaysia. Tahu? 1 dinar. Besar. Sebab kita 1 dinar dekat RM5 duit Malaysia. Harga sebotol cili sah botol kecil berapa? RM3 lebih. Di Jordan sebotol kecil tu 6 dinar, mana RM30 duit Malaysia. Milo yang sedang bungkusan yang sedang tu lebih kurang RM60 duit Malaysia. 12 dinar. Tu perbelanjaan di Jordan memang teruk tuan, dia duit. Tu kita nak nilai tu. Dia orang beli serai satu ikat lebih kurang ada 7-8 batang, 11 dinar, RM55 serai. Tu. Jadi besar 1 dinar ni, ya, 1 dinar. 1 dinar yang kita belanja untuk keluarga
mendapat ganjaran pahalanya seperti mana kita berjihad fisabilillah. Sebab tu Nabi kata, aku lebih suka 1 dinar dibelanjakan untuk anak isteri daripada berjihad fisabilillah. Ya Rasulullah, mana lebih baik? Engkau suka bakti kepada kedua orang tua ataukah beribadah 1000 tahun? Jawab Nabi, ya Anas, wahai Anas, telah tiba hak dan musnah semua yang batil. Sungguh yang palsu itu mesti pasti musnah. Maka bakti kepada ayah bunda itu lebih saya suka daripada ibadah 2 juta tahun. Masya Allah. Kita beruntung lagi bagi orang yang ada ibu bapa, boleh mengutip ganjaran pahala yang amat besar apabila kita menjaga ibu bapa kita di peringkat usia warga emas ini. Bagi yang ada mak bapak lah, beruntunglah mereka yang boleh mengutip ganjaran pahala yang amat besar bila kita memelihara atau menjaga ibu bapa kita yang tua ni. Besar tuan ganjaran. Itu Nabi kata daripada ibadah, lebih baik daripada ibadah 2 juta tahun. Kita nak hidup pun tak sampai tahap tu. Mati kita pun dalam umur yang paling singkat. Jadi nak nisbah kata besar ganjaran buat baik kepada ibu bapa, inilah satu daripada saham yang cukup istimewa. Barang siapa yang boleh kata berbakti kepada ibu bapa sebagaimana dicerita dalam kisah berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang wanita yang Sayyidina Umar berjumpa tengah duk pikul atas belakang. Dia tanya, siapa ni? Dia kata, ayah, bapa saya. Kenapa yang kamu sampai pikul atas belakang? Dia kata, tak nampak dipanggil, tak nampak dia panggil, nak buat kerja pun sampai susah. Jadi buh atas belakang senyap, tak panggil lah. Dia pikul atas belakang. Jadi kata Sayyidina Umar, kamu sebaik-baik seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Dia kata, belum lagi wahai Amirul Mukminin. Anak tu jawab, budak perempuan ni, belum lagi. Jika nak dikirakan kebaktian bapa kepada aku masa aku kecil dulu, masa aku peringkat kanak-kanak, lebih besar daripada tu dia buat. Ni aku buat baru sikit je. Itulah hebat khidmat. Umar memuji, kamu anak yang salihah, kamu anak yang baik, anak yang berbakti sungguh kepada bapa, pada ayah. Tapi dia kata belum lagi. Sebab masa aku kecil, segala hajat aku tak pernah diabaikan. Sentiasa dia menyempurnakan segala hajatku. Itu cerita di zaman Sayyidina Umar. Jadi mudah-mudahan kita pun tuan-tuan, buatlah baik berbakti kepada kedua ibu bapa. Jangan kita abaikan mereka. Ni ada kita mak bapak pergi hantar rumah orang tua-tua. Allah, sedih ni. Dia pergi campak di rumah orang tua-tua, diletak rumah kebajikan dan sebagainya. Ada orang tua kita bertelagah adik-beradik, tak nak jaga. Kawan ni kata, engkau lah, engkau abang. Kata kau ni, engkau lah kakak, orang perempuan kena jaga. Jadi kita bertelagah, anak beranak, adik-beradik, sebab nak jaga mak ataupun ayah kita yang masih hidup, atau kedua-duanya sekali. Jadi oleh demikian tuan-tuan, berbaktilah kepada mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah Ta'ala suruh menyembah dia, Allah perintah sembahlah Allah dan buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan jangan kamu hadik kedua-duanya, ataupun jangan kamu mengatakan uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan walaupun sekalipun kepada kedua-duanya. Jadi kita ingat ibu bapa, inilah masa yang kita nak balas jasa mereka. Ketika mereka macam ni, kita yang akan berbakti kepada mereka. Jangan kita abaikan. Berdosa yang amat besar, dan anak dikira anak yang derhaka. Kalau ikut dalam huraian anak derhaka ni, dia kata sampai ke peringkat, jikalah ibu bapa kita terberak, termuntah, terkencing, kita tutup hidung, itu pun dikira anak derhaka. Dia dah tua, terkencing, terberak ke apa ke,
tempat tidur, kita tutup hidung, itu pun dikira anak derhaka. Masam muka dengan ibu bapa pun anak derhaka. Banyak tu dalam bab tu, cuba buka dalam huraian bab anak-anak derhaka ni, yang dikupas oleh para ulama kita bersumberkan hadis dan juga Al-Quran berkaitan dengan anak derhaka. Jadi sebab tu kita, tu saya kata beruntung jika kita ada ibu bapa, peluang untuk kita berbakti kepada mereka. Kena sabar banyak. Ini satu ganjaran pahala yang amat besar. Jangan kita buat macam mana dibuat anak-anak. Ada berlaku ni, dia telefon Jabatan Kebajikan Masyarakat, suruh pergi ambil mak bapak dia, simpan di Pusat Kebajikan Masyarakat. Berlaku di Negeri Sembilan. Ni peristiwa berlaku di Negeri Sembilan. Anak seorang pegawai besar di Kuala Lumpur telefon Jabatan Kebajikan Masyarakat, pergi ambil mak bapak dia, simpan di rumah kebajikan, simpan di rumah orang tua-tua, welfare, dan paksa mak bapak dia tolong tanda tangan pada geran tanah harta dia nak ambil. Menangis-nangis lah orang tua tu, tak nak lah, nak tinggal rumah. Dia kata pasal apa pula nak pergi duduk rumah tu, dia ada rumah, dia ada kampung halaman. Jabatan Kebajikan Masyarakat datang, dia kata anak pakcik suruh kami mari ambil pakcik dengan makcik, pergi duduk di sana. Dia telefon bapak dia, suruh keluar, suruh tanda tangan geran tanah serah pada anak. Zalim sampai macam tu, tuan-tuan. Ni contoh yang berlaku di Negeri Sembilan. Jadi kita na'udzubillah, janganlah buat macam tu. Ni anak-anak derhaka. Ada anak yang halau, mak dia meninggal, tinggal bapak. Bapak duduk di rumah tu, kemudian bapak dia pun kahwin lah lain, nak cari ibu baru, nak bantu dia dalam urusan makan minum sebagainya. Anak-anak semua dah berumah tangga, dah ada masing tanggungjawab. Dapat tahu bapak dia menikah lain, dia halau dengan makcik dia, dengan mak tiri dia, dengan bapak keluar rumah. Rumah ni dia punya. Bapak ni bawa kain baju, merempat macam pengemis jalanan, pergi duduk buat pondok di belakang tanah. Dia balik tengok, dia halau, dia kata jangan buat pondok pun tak boleh, pergi duduk di tempat lain, jangan duduk dalam tanah dalam rumah. Anak dia kerja DO. DO bukannya kerja lelaki-lelaki, orang pegawai, orang cerdik, tapi dengan mak bapak jadi sombong, halau. Jadi bapak dia pun keluar dah daripada rumah tu, bawa isteri baru, pergi duduk tu. Pergi duduk dengan siapa? Dengan arwah Datuk Muhammad Fadil dulu, Ustaz Fadil Muhammad Anwar. Pergi duduk dengan Ustaz Fadil tu di muasasah. Ustaz Fadil ambil bela dia. Ustaz Fadil kata tak apalah, tu Haji duduk sini, buat rumah di belakang ni, duduk sini, tolong khidmat dengan muasasah. Maka berkhidmatlah dia dengan muasasah. Sampailah dia kata apa, Ustaz, minta makasih, saya nak duduk sini, nak khidmat dengan jemaah, sampai saya mati pun tolong tanam sini. Tanam situ lah dia mati. Jangan beritahu siapa-siapa lah anak-anak dia mari tak mari, tu masalah dia lah. Tanam sini. Yang ada sini di muasasah semua keluarga saya. Tanam situ. Sampai begitu, tuan. Ni kisah-kisah yang berlaku dalam masyarakat. Mudah-mudahan tidak berlaku bagi kita, na'udzubillah. Ya. InsyaAllah besok akan disambung dalam bab ni seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.